Kita bayangkan, kita doa untuk saudara kita tu, kita yang doa. Kemudian untuk kita sebagai ganjarannya, Allah jadi malaikat yang doa. Pagi ni saya mungkin akan tak mau cakap tentang banyak kerana masa yang terhad. Saya terpaksa bergerak selepas ini. Cumanya saya akan sebut hadis yang selalu kita baca dan kita tahu, iaitu ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan selalu kita baca, di mana Nabi SAW menyebut, ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithl. Tidak ada satu orang hamba muslim, yakni satu hamba Allah yang muslim yang berdoa kepada saudaranya ni saudara agamanya atau saudara dia dalam kekeluargaan sama, kerana muslim akhul muslim, orang Islam saudara orang Islam. Nabi kata tak ada satu orang muslim yang doa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya itu tak tahu, dia tak pernah minta berdoa, dia tak suruh kita doa, kita doa kepadanya, illa qala al malaku, melainkan malaikat akan berkata, walaka bimithl, bagi engkau juga seperti itu. Yakni malaikat akan kata, kalau kita minta supaya Allah beri rezeki pada dia, untuk engkau juga adalah rezeki. Di dalam lafaz yang lain, dia kata, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab. Doa orang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tak tahu tentang apa yang dia doakan itu, mustajab. Allah kata, Nabi kata mustajab doa itu. Inda ra'sihi al-malakul muwakkal. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Yang ini dengan nakirah. Di kepalanya, kepala orang yang berdoa tu, malakun muwakkal. Ada malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan. Allah Ta'ala jadikan. Apa malaikat ni lakukan? Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin wa laka bimithl. Setiap kali dia doa untuk saudaranya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang diwakilkan itu, amin, untuk engkau juga seperti itu. Ini adalah hadis yang selalu kita baca, dan saya ingin mengulas sedikit tentang hadis ni, walaupun banyak kali dah saya sudah ulas, tapi bagi siri yang ke-12 ni, kita masukkan hadis ni. Kenapa ada keistimewaan bagi orang yang mendoakan untuk orang lain? Dan ini adalah salah satu sebab orang-orang yang sering berdoa pada orang lain mendapat berbagai kurniaan seperti mana yang dia doakan. Kita bayangkan, kita doa untuk saudara kita tu, kita yang doa. Kemudian untuk kita sebagai ganjarannya, Allah jadi malaikat yang doa. Kita telah sebut, lebih dekat kedudukan satu orang hamba Allah dengan Allah, lebih dekat untuk kemustajaban doanya. Malaikat muqarrabin, malaikat ialah mereka yang dekat dengan al-malaikatul muqarrabin, pada malaikat yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kita doa untuk saudara kita, malaikat doa untuk kita seperti itu. Mengapa? Apa maksud dulu hal ini? Hadis ni dia kata apabila satu orang Muslim dia doa untuk saudara dia, dan keadaan saudara dia tak tahu. Dalam keadaan tak tahu ni maksudnya, doa itu datang dengan keikhlasan diri orang yang berdoa. Manusia ni jarang doa kepada orang tanpa pengetahuan orang itu, melainkan orang yang dia sayang benar. Mungkinlah hayat kita ni kita akan doa pada ibu bapa kita,
Sebab kita sayang, kita tak bagi tahu kat mak kita. Pak kita, ayah, tadi doa dah kat ayah, kita tak kata dia, tak bagi tahu dia. Kita doa untuk anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita tu apalah kadang-kadangnya, tetap ibu tu sentiasa doa kat anak. Sebab apa? Kejujuran, keikhlasan hubungan antara ibu dan anak. Keikhlasan adalah satu perkara yang Allah sayang. Mukhlisina lahuddin, pada ikhlas baginya agama. Tulen, bersih, pure baginya agama. Apabila hamba Muslim, seorang hamba Allah yang Muslim, doa kepada saudaranya, saudara Muslimnya, innamal mu'minuna ikhwah, Quran kata, sesungguhnya orang-orang mukminun itu bersaudara. Ataupun saudara dia yang betul lah, adik dia ke, abang dia ke, kakak dia ke. Itu boleh merangkumi makna ini semua. Dia doa tanpa pengetahuan mereka, bererti dia betul-betul jujur dalam hubungan itu, terutama sesama saudara Muslim. Dan Allah suka orang-orang yang ikhlas dan baik jiwanya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kita tengok satu orang Muslim susah, kawan kita ke, mungkin bukan kawan kita ke, kita simpati pada dia. Kita tengok dia sakit, kita doa kepada dia kesembuhan. Allah sayang pada kita. Betapa baiknya dia, perasaan dia. Kerana perasaan yang baik ni, bukan semua orang ada jiwa yang baik ni. Bukan semua orang ada perasaan yang baik ni. Orang, walaupun kita tengok angkat tangan berdoa ni mudah ya, pada nak melakukannya. Tapi kalau orang ni tak ada jiwa yang jujur, dia nak doa kepada orang lain dengan kebaikan tu, mungkin terasa pahit pada perasaan dia. Mungkin terasa berat dia nak doa orang lain supaya kaya umpamanya. Dia fikir, daripada aku doa dia kaya, baik aku doa aku kaya umpamanya. Padahal bukan nak doa tu, dia boleh dia doa pada orang tu, dia doa pada diri dia. Tapi dia macam ada halangan jiwa nafs ataupun ruh, diri yang Arab kata khabis, ataupun diri yang kotor itu. Kita rasa berat nak doa pada orang lain. Ataupun kalau kita doa pun kerana dalam majlis, sebab tu orang besar, orang doa pada dia, dia tak termasuk dalam peruntukan ni dia dapat. Kerana dia, orang doa dia dalam majlis, supaya dia dengar, terutama bila dia ada mendayu-dayu ataupun dihiasilah doa tu, supaya doa tu lalah bukanlah semua, nanti kata semua pula, tapi taklah. Saya tahulah juga sebagai orang, saya jumpa dalam majlis, bila ada orang besar tertentu, dia doa bukan main. Doanya itu memuji-muji, mengangkat-ngangkat orang-orang yang dia doa tu. Terutama kalau orang tu ada jawatan, ada kedudukan, dihiasnya doa tu. Doa-doa yang seperti ini, tak apalah, bolehlah doa. Tapi tidak termasuk dalam makna yang Nabi SAW sebut. Doa seorang Muslim kepada Muslim yang lain ataupun saudaranya dalam keadaan dia tak tahu pun. Kita doa kepada saudara kita, kita tengok dalam TV misalnya, kadang-kadang kita tengok dalam TV ada orang susah, perlukan bantuan. Kita immediately nak kena cari akaun dia dulu, dan dah nak kontak siapa yang kenal. Tapi apa yang boleh kita buat immediately, kita boleh buat. Tengok dia susah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada dia. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dia. Immediately kita boleh buat masa tu. Dan ketika itulah al-malaku al-muwakkalu bih, malaikat yang diwakilkan itu akan menyatakan amin walaka bimis, amin untuk engkau juga demikian. Maksudnya apabila kita sakit ataupun ada penyakit dalam diri kita, ada penyakit yang mungkin kita tahu dan tak tahu, sembuh. Mungkin kita tengok sebahagian orang ada kena kanser, ada kena apa, dia tak, aku tak pernah kena, alhamdulillah.
kita tak pernah kenal. Mungkin sebahagiannya benda tu ada dalam badan kita, tapi oleh kerana kita telah doa untuk orang lain, tak sempat pun kanser-kanser tu, sel-sel dia tu membiak dalam tubuh kita, dan malaikat kata kita doa oleh sembuh, sembuhlah hak dalam diri kita juga. Inilah merupakan kelebihan kita berdoa kepada orang lain, untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada mereka, dan Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita dengan malaikat yang mendoa untuk kita.